Pagan. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Santubong atas lantikan sebagai Menteri. Dan juga kerana beliau juga sudi jawab soalan dengan diri sendiri. Tan Sri Yang Ketua, saya nak tahu apakah kesan dan impak masalah krisis jerubu ke atas ekonomi Malaysia, baik dari aspek kesan negatif dalam bidang pelancongan ataupun pelaburan, dan juga dari segi urusan pentadbiran kerajaan ataupun dari segi korporat. Apakah kesan kalau kita boleh quantify dari segi kehilangan yang kita alami? Yang kedua, tentang perjanjian yang ditandatangani dan diratifikasi. Apakah gunanya ratifikasi sekiranya ia tidak dilaksanakan sepanjang tahun? Kerana Tan Sri Yang Ketua, kita tahu bahawa seperti yang telah disebut tadi oleh Yang Berhormat Kuala Kangsar, ia jadi satu acara tahunan. Dan kerana ia jadi satu acara tahunan, bolehkah kita hantar bantuan baik untuk memadam api ataupun menjalankan langkah-langkah pencegahan sepanjang tahun, bukan hanya bila api naik baru kita ambil tindakan? Saya rasa masa itu sudah terlewat. So, bolehkah kita buat secara sepanjang tahun? Dan kita di sini nak tahu sejauh manakah tindakan boleh diambil oleh pihak kerajaan Malaysia ke atas syarikat-syarikat yang terlibat, seperti mana yang dilaksanakan di Singapura. Bukan sahaja ke atas yang kononnya yang didakwa, sama ada benar atau tidak belum dipastikan lagi, ke atas syarikat-syarikat Malaysia kalau ada, dan juga kalau ada syarikat Indonesia tetapi mereka beroperasi di Malaysia, bolehkah kita boleh ambil tindakan ke atas mereka? Saya rasa di sini mungkin kita boleh gubah undang-undang tertentu supaya kita dapat menangani masalah krisis jerubu ini. Saya harap bahawa Yang Berhormat Menteri dapat melaksanakan atau membuat sesuatu yang tak dapat dibuat sebelum ini oleh menteri-menteri sebelumnya, iaitu membantu rakyat Malaysia mengatasi masalah jerubu. Dan Yang Berhormat Menteri akan dapat menjemakan nama, mengukir nama dalam sejarah Malaysia. Sekian, terima kasih. Balik semua pujian tu ada juga benda terselit, Tan Sri. Terima kasihlah. Walau bagaimanapun saya baru mengambil alih kementerian ini 70 hari, Tan Sri. Jadi dalam keadaan semikian, banyak perkara yang saya rancang masih belum dapat saya laksanakan dalam masa yang amat singkat. Yang pertamanya ialah kita melihat perjanjian ini non-binding dan tidak boleh di-enforce. Yang kedua, saya dah study perjanjian itu sendiri. Tidak ada satu kerangka yang membolehkan kita mengambil undang-undang. Jadi kalau kita mengambil undang-undang kepada pihak Indonesia, kita mesti meminta persetujuan daripada Indonesia itu sendiri, sama ada kita boleh membawa mereka kepada ke mahkamah antarabangsa ataupun tidak. Kerana dalam kerangka perjanjian itu tidak mempunyai kerangka yang tersebut, perjanjian tersebut. Saya dah berbincang dengan pihak AG pada 28 bulan September lepas, sebulan lepas ni. Sebab saya mengetahui bahawa ini adalah penting. Dan kedua, kita tidak mempunyai undang-undang sebagaimana yang Singapura telah enacted pada tahun 2014, pada pertengahan tahun 2014, iaitu Transboundary Haze Pollution Act 2014 yang dilaksanakan akhir tahun lepas. Jadi oleh kerana itu, maka kita tidak berupaya untuk mengambil tindakan. Bahkan ada cadangan-cadangan daripada pihak peguam, daripada Bar Council dan sebagainya, kawan-kawan saya memberi saranan menggunakan the principle of Ryland Fletcher. Siapa penundangan semua mengetahui ini, Ryland Fletcher. Tetapi saya kata the causation ought to be proved dalam teori Ryland Fletcher ini. Jadi ini juga masalah yang payah untuk kita laksanakan. Bukan syarikat sahaja, bahkan ribuan masyarakat smallholders yang membakar di sana. Untuk makluman Dewan Yang Mulia Tan Sri, bahawa apabila perbincangan kita diadakan di Indonesia mengatakan bahawa 3% saja kebakaran itu dilaksana oleh pihak-pihak syarikat. Yang lain tu 97% adalah dibuat oleh pihak-pihak smallholders. Dan the method untuk memberi tanah kepada
kebun-kebun besar di sana adalah satu cara untuk menangani masalah politik dan sosial. Dan dalam sudut inilah juga kita juga terkena pembakaran berlaku di Indonesia. Jadi dalam keadaan semikian, Tan Sri, bahawa kita masih ada kerumitan untuk melaksanakan apa saja tindakan. Dalam masa yang sama, saya merancang satu untuk mengadakan undang-undang. Saya akan bincang terus dengan AG berhubung perkara ini. Saya dah arah penasihat undang-undang kementerian untuk melihat dan kerangka ini. Yang kedua, saya juga akan meminta pihak-pihak tertentu, umpamanya pelancongan dan sebagainya, supaya buat kajian berapa kerugian yang kita hadapi, dan juga pihak Kementerian Kesihatan, apakah beban-beban kesihatan yang telah kita tanggungi berhubung dengan perkara-perkara ini. Jadi dalam masa yang amat singkat ini, untuk saya menjawab, tindakan saya belum lagi dapat sampai ke penghujungan. InsyaAllah saya akan laksanakan. Terima kasih.